Dia semua, dia orang kata pokok dia kan, pokok dia semua ada stres. Bunga? Tapi macam mana Belum musim bunga lagi. Belum. Okay. Hello, Assalamualaikum. Saya Rid. Dan saya Roy. Kalau korang dekat sini, mana korang dekat College Card Podcast. Alright. Wah, kita dah orang kata sangat konsisten sekarang ni. Konsisten ni. Dia macam orang kata apa, tiba-tiba sampai kat sini ni hari ni. Kan, dia macam tiba-tiba kita ada info-info baru lagi kan. Ya betul. Macam-macam lagi kita nak share ni, kau tahu tak? Betul lagi satu, aura episod lepas macam tak hilang. Aura episod lepas saya cakap lah. Dia macam so ada lagi pengesian-pengesian yang kita nak sampaikan. Jadi macam tu lah Datuk kita. Tak payah kot. Tak payah tegak-tegak. Tak payah. Wah, tu jadi lain kita. Dia aura panggil apa yang episod lepas Dr. Zuri. Dr. Zuri. Oh ya, aura dia lain macam ADHD. Betul. Kira macam kat situ kita boleh nampak yang mana kan ibu apa, cikgu kena ambil berat. Betul. Dia orang kata kita tak boleh pandang benda ni, tak boleh pandang enteng orang panggil. Apa tu? Enteng tu apa? Jangan pandang Sego. Jangan pandang rendah lah benda ni. Jangan pandang sebelah So mata. maknanya kita kena fokus kan? Kira macam jangan pandang sebelah mata. Bukan itu lagu. Itu lagu. Oh. Itu lagu. Dia orang kata apa, kita kena fokus. Kita dah nampak corak dia, kita dah nampak tanda-tanda dia. Apa orang kata apa benda yang kita perlu buat, apa tindak cara kita. Aduh, tak boleh lah hari ni. Aku tak payah nak, kau tak payah nak macam tu sangat tak kau. boleh lah. Aku stres lah aku rasa. Stress. Oh, tapi kan, ya aku faham kalau cakap pasal stres ni, kita as a student, orang kata Sekejap. Stres. Oh ya, aku lupa dah ada tajuk stres kat sini. Dah ada tajuk stres, aku lupa. Macam tu je. Macam tu starting dia. Patutnya macam kena support, tapi aku kena betul kat sini. Aku macam wow. Macam tu. Dia macam tu lah. Aku stres patut kau tanya sebab apa stres. Dia patutnya kau tanya, tapi sebab kan dah ada tajuk, lupa. Aku nak buat muka dimah dulu. Tajuk stres kita. Tapi apa tu? Sekali lagi aku stres. Saya stres. Tak tahu stres. Tajuk stres lah. Okay. Tapi macam mana kita tahulah kita as a student ni, kita alami stres tu sangat common lah. Kau stres Tak cakap. Kita, orang kata kita lelaki walaupun stres kita kena santai. Kena tenang Kena tenang. Dia macam ni pun lelaki ni pegangan dia tenang. Dia kena, walaupun kita pressure macam mana pun kita kena santai. Perempuan dia tak tahulah. Lepas tu tak ada gas perempuan lagi kan. Setakat ni perempuan ada stres. Dan kalau ikut kajian memang banyak stres. Tapi perempuan ni dia ada cara untuk melepas dia. Dia bercakap banyak pun itu salah satu tanda dia stres. Betul, dia lepaskan stres. Itu tak salah lah. Lelaki ni dia, Kau berani cakap perempuan, aku tak berani tau. bukan ini yang aku baca. Ini aku baca. Bukan aku cakap. Ni aku baca. Untuk perempuan tak ada perempuan okey. Perempuan okey. Saya tak cakap, orang yang cakap. Habis aku episod ni. Matilah aku. Jadi kan, macam kalau kau stres, apa yang orang kata apa, kan contoh kita ada banyak cara untuk hilangkan stres. Tapi aku nak kau bagi satu lah, yang mana perkara yang kau selalu buat kalau kau hilangkan stres selain daripada main game. Tak, aku kalau main game pun tambah stres juga. Sebab banyak sistem ke macam ni? Betul, tak sistem. Tapi kalau macam aku stres sebab aku ni salah satu orang kata aku ni tak erti berhenti bercakap. Aku banyak bercakap. So Kau banyak bercakap tu mau kepada yapping ke just bercakap benda yang fashion? yapping tu apa? Yapping tu bebel. Dia tak function, tapi aku bagi suasana untuk satu situasi. So kalau aku diam, orang akan tanya, kau kenapa? Kau okey tak? Macam tu. Kadang kita lelaki ni, kita bukannya fikir apa, kadang kita tak tahu nak cakap apa, kita diam. Betul kan? Tapi aku perasan lah, aku bukan bercakap tu untuk hilangkan stres. Aku tak berniat macam tu pun. Tapi cuma dia bila bercakap, aku macam, aku enjoy lah. Hidup aku enjoy, aku happy. Aku stres, tapi aku akan buat orang happy. Aku happy dengan orang happy tu. Maknanya stres aku hilang dengan buat orang happy tu. Ya, apa yang aku rasa macam tu lah. Aku tak tahulah. Tapi kalau untuk banyak bercakap, aku rasa aku tak banyak cakap pun sebenarnya. Kau yakin kau tak banyak cakap? Gitulah.
aku ni pemalu orangnya. Tapi kalau cakap kat member, orang member takkan percaya. Orang yang sekeliling rapat dengan aku, orang tak percaya orang cakap aku pemalu. Bahkan orang takkan terima. Orang takkan terima. Aku pun tak tahu kenapa. Kadang-kadang kita malu, bukan kita malu, kita macam segan nak bercakap tau. Kadang ada yang aku pernah tengok orang malu, dia banyak cakap as untuk defend diri dia untuk tidak malu. Faham tak? Betul. Dia orang kata apa, dia sebenarnya nak buang perasaan tu. Dia bila dekat depan ataupun bercakap dengan orang, dia macam ada rasa macam aduh tak sedap ni. Tapi bila dia berbual, dia akan kembali tenang. Orang kata tenang balik datang. Tapi kan soalan aku tadi, apa yang kau buat nak hilangkan stres? Tahu aku bercakap kot. Bercakap. Aku borak. Kau borak member lah. Aku tak kalau aku serabut ataupun betul-betul macam bagi pressure kan, mungkin aku akan relax dulu. Mudah kata kau bila borak dengan orang, kau boleh lari otak kau sekejap lah. Daripada fikir masalah tu lah. Dengar tu, yang mana masalah tu, ada stres ke apa, jangan duduk seorang-seorang. Betul. Memang jangan, orang kata apa, tak disarankan untuk stay seorang-seorang kalau ada boleh masalah. Sebenarnya kalau ikut satu tulisan ilmiah dengan aku punya pengalaman sendiri tau. Bila kita dalam satu situasi yang kita tertekan, kita down, sebenarnya kita tak boleh untuk elakkan diri kita jauh dengan orang sebenarnya. Sebab kita ni, manusia ni dicipta, fitrah kita ni bersama dengan orang lain. Kita tak boleh seorang-seorang. Memang orang kata dekat alam nanti seorang-seorang, tapi dalam kehidupan kita ni kita sentiasa kena berkomunikasi. So nampak tak nampak, percaya atau tak percaya, tapi benda tu bagi kesan kat kita sebenarnya. Sebab pengalaman aku sendiri, aku senyap sampai satu masa, ini nak kata cerita buruk, sampai satu masa aku rasa macam aku tak nak hidup, aku penat lah. Dia berat dah. Dia berat. Tapi bila aku buat keputusan aku nak keluar, aku nak pergi duduk dengan member aku, duduk tu baru macam ada orang, kita beralih sikit arah. Kita bukan putus asa untuk hidup, tak, kita beralih sikit arah. So itu pengalaman aku lah. Dia kadang-kadang kalau kita duduk seorang, kita stres ni kan, macam mana kita tahu stres ni mau kepada syaitan, mainan syaitan kan. Betul. Bila kita duduk seorang, kita tak dengar bisikan orang lain, kita hanya dengar bisikan syaitan. Itulah orang kata macam bahaya juga duduk seorang kan. Okay. Macam tu lah lebih kurang kan. Tiba-tiba kita nak buat benda-benda yang tak elok, kita nak buat benda-benda yang tak baik. Tu untuk pengalaman aku tak best lah benda tu, tak best. Pergi keluar, pergi. Orang akan kata berat, kau cakap boleh lah, kau cakap senang. Sebab ini based on pengalaman. Masing-masing pengalaman dia berbeza. Cuma dia cara kita atasi tu macam mana. Masalah ni. Aku nak cerita pihak aku pula, tapi cuba kau tanya, bagi best sikit. Aku tanya, kau stres? Soalan apa yang aku tanya kau tadi? Apa yang aku tanya kau tadi? Tak. Okay, kita borak topik stres lah. Aku nak cerita apa tu aku buat kalau aku stres. Tapi aku nak kau tanya aku balik. Bagi nak buat function sikit. Macam tadi aku kalau aku stres pun aku dah cerita kan. Untuk macam kau lah. Aku tak nak tahu sebenarnya. Tak. Okay, kita topik. Tak. Kalau macam aku kena cerita lah kau lah. Macam mana kau macam nak bagi hilang stres, ataupun nak bagi slow down sikit, relax sikit daripada serabut kepala apa semua. Aku risau viewer tengok ni macam confused tau. Apa hal apa yang dia borak ni kan. Tapi kan, kita orang memang sengaja nak bagi orang stres. Mungkin tengah topik. Stres kan? Stres kan? Ini baru kita pergi satu persatu. Kalau macam cara aku sendiri, dia macam ada dua cara lah. Aku memang kata satu tadi, tapi salah satu caranya kalau macam kau, macam borak dengan member, macam aku ni kata dia, aku tak sesuai tu dalam seorang-seorang. Tapi aku mau kepada drive seorang-seorang, tapi aku pergi ke tempat yang ramai orang. At least aku nampak orang. Kalau tak sunyi lah. Tak sunyi. At least kalau macam contoh lah, aku pergi kat taman ke apa, memanglah orang kata apa, taman ramai orang, tak rasa crowded ke? Aku memang rasa crowded, tapi at least aku rasa ada orang. But aku risau kalau kita terlalu stres, risau kita buat benda yang tak elok lah. Betul. Itu cuba dia elakkan. Dan cara kedua ni memang aku pernah ceritakan kau benda ni. Memang cara ni orang kata memang aku sarankan sesiapa yang orang Islam lah, cuba cara ni. Cuba istighfar itu yang cerita. Betul. Istighfar 1000 kali. Selawat. Ya. Dia bagi salah satu ketenangan. Sebab dia datang dekat kita sebenarnya ni, tenangnya kita ni bila ingat dengan Tuhan and Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dekat dengan kita. Bila dia ada dengan kita kan, dunia dan seisinya tak ada nilai pun dekat kita. Macam aku ceritakan kau itu kan, yang aku pressure tangan, aku drive and aku istighfar 1000 kali. Aku cuba lah istighfar 1000 kali, tapi masa tu sampai 600 ke apa kan. Sampai kat parking lot aku macam, apa lagi aku nak minta ke Tuhan? Macam Allah dah bagi semua benda kat aku. Betul. Apa yang aku nak minta lagi? Betul. Masa tu aku macam,
masalah yang aku hadapi sekarang ni, aku boleh settle je sebenarnya. Kenapa aku perlu stres? Tak ada siapa kan. Tak ada siapa. Bila kita istighfar tu, kita ingat dia dekat dengan kita, kita dekat dengan dia. Tu saya cakap, dunia dan seisinya tak ada nilai pun. Tapi cara ni aku pernah tengok dekat satu podcast lain lah, yang mana dia cerita, yang mana cara dia bangun 2-3 pagi, and perempuan lah yang cerita ni, dia tak boleh solat. Jadi dia istighfar 1000 kali, and dia berdoa kat Allah, dia berserah, betul-betul berserah, and Alhamdulillah esoknya Allah pun mudahkan urusan dia. Apa yang dia nak tu settle. Sebab tu aku try. And mungkin aku buat 600 je. Mungkin sebab tu masalah aku dah settle. Alhamdulillah dah settle. And masa tu aku macam, kenapa aku boleh fikir banyak? Sedangkan orang lain banyak lagi masalah yang dia orang kena hadapi. Kenapa aku masalah kecil ni aku tak boleh settle? Jadi dengan cara dari situ aku macam dah fikir slow, satu persatu. And bagi aku one of tip yang paling aku rasa orang lain boleh ikut juga, satu persatu. Kita kadang stres sebab kita fikir banyak benda serentak. Betul. Dia tak boleh nak kontrol lah benda tu. Kadang benda tu kita datang pun, benda tu tak boleh nak kontrol. Dia datang tiba-tiba macam masuk, tiba-tiba mula masuk. aku buat ni, lepas tu aku tak benda ni, dia masuk, bukan kita yang pelawar, dia masuk sendiri. Dia tu aku cakap, kita susun satu-satu, tenang macam kau cakap kan, istighfar, ingat orang kata apa, ingat Allah. So kalau macam untuk psikologi kita, duduk dulu, fikir dengan sewaras-warasnya orang panggil. Tenang, susun satu-satu. Dia memang susah, tapi tak ada benda yang mustahil atas muka bumi ni. Betul. Tapi soalan aku dengan kau, stres ni emosi ke tak? Berkait dengan emosi lah. Berkait emosi. Tapi dalam cerita yang perasaan tu tak ada pun stres, dia ada marah je. Perasaan apa? Yang cerita kartun tu. Itu kalau nak kata tak, dia kalau nak masuk dalam tu pun tak boleh nak terangkan pasal stres. Dia memang akan marah dia. Akan marah je. Jadi soalan dia, stres tu marah ke tak? Stres tu equal to marah atau tidak? Ikut keadaan. Sebab dia boleh berpunca. Boleh berpunca kepada marah. Contoh macam kalau kita stres, ikut keadaan lah. Kalau kita stres, lepas tu kita terganggu, macam ni sekabut ni. Macam tu kan. Tapi kita tak ada siapa-siapa. Maknanya kita duduk, kita tenang, kita relax. Dia satu rasa yang datang, orang kata apa, bak kata orang Jawa, sekabut. Jawa kan? Bak kata orang Jawa lah kan. Sebab aku orang Jawa, aku cakap orang Jawa. Tu cakap sikit. Kabaret, waras. Macam tu lah lebih kurang. Tapi stres ni, dia berpunca tak sebenarnya. Dia bukan datang saya saja. Antara punca dia, masalah kewangan. Lepas tu tekanan tempat kerja, belajar, macam kita kalau as a student, assignment apa semua, untuk anak-anak masalah family, mak bapak yang masalah, untuk anak-anak ada broken family. Kanak-kanak pun ada stres gak walaupun kecil. Ada. Dia ada stres dia kat situ. Okay, macam kau kata tadi, family lah kan. Mungkin ada macam minta maaf, yang mana divorce family kan. Mungkin dia stres bila mak ayah dia berpisah. Kadang-kadang ada yang, dulu aku ada student tau, aku tanya dia, mana mak ayah? Saya ada 2 bapa 2 mak. Aku faham tak? Okay, faham dia dah. Ni dia dah. Okay, faham. Jangan stres. Nampak Engkau yang jam ni. Aku yang jam ni. Ya, 2 bapa 2 mak. Masa aku tanya tu macam, best ke? Dia macam, dia nak kata best, tapi reaksi dia tu macam tak best. Faham tak? Aku faham dia punya pressure dari segi dia, bila dia balik kat rumah bapak dia, mungkin something bad happen dengan adik-beradik tiri. Balik rumah dia, mungkin something bad happen dengan bapak tiri. Mungkin ada benda tu yang budak tu tak cerita lah. Itu salah satu stres budak lah. And kanak-kanak juga ada stres dengan akademik tau. Betul. Dia contoh kalau macam dia bukanlah bermasalah, dia biasa, tapi satu pegangan untuk mak bapak ni macam, dia nak anak dia ni tip top. Dia tip top. Tip top. Dia nak anak dia ni, dia target tinggi untuk anak-anak. Sebenarnya macam orang kata apa, target tinggi sangat lah. Target tinggi. Dia kata, anak aku ni boleh buat ni. Tapi dia tak sedar tak sedar, dia bagi satu tekanan, pressure untuk kanak-kanak. Pressure tu. Dia kata, kenapa ni macam ni? Contoh kan, dia kata ni macam ni. Dia kata, ni
Apa boleh buat, tak boleh buat. Macam dia marah-marahan. Tapi sebab kanak-kanak kan, dia kepada enjoy. Enjoy dengan Aku kanak-kanak. teringat satu kelakar ni lah. Tak tahu kelakar ke tak bagi orang lain kan. Tapi bagi aku kelakar tau. Ni aku tak nak Kelakar tu? belum lagi. Belum. Belum lagi. Sabar. Belum. Aku dah sampai dia punya kelakar. Sekali. Okay, cerita dia macam ni tau. Ni parents dia ni kan. Anak dia always straight A. One day anak dia buat balik result tau. Straight A. Lepas tu dia buka phone anak dia marah. Dia kata anak dia ada fail 5 subjek. Cuba teka apa? Film subjek. Kata straight A. Kat result straight A, buka phone dia ada fail 5 subjek. Tak dapat tangkap. Tak dapat tangkap. Dia tengok kat phone anak dia ada 5G. Sebelum dia cerita aku dah rasa kelakar dah guys. Tapi bila dia dah cerita macam ni tak, dia macam ni. Kalau korang buat dengan orang tua, dia memang ada masalah sikit. Jangan nak tua tu. Kena aku sangat. Tak, aku tak kata kau tua. Kata borak dengan tua. Kalau lah kita borak No, dengan tua. kalau kita sebab borak kau pun umur atas aku, agak berusia lah daripada aku. Orang kata lah, bukan aku kata. Aduh, 5G tu apa benda? Tu bukan. Tak, betul aku itulah meme dia dalam cerita tu. Engkau phone kau berapa G? Hari ni tulis 4G. Kau kurang sikit lah budak-budak tu. Kurang sikit lah. Okay, aku bijak lagi lah budak tu. Tapi kan dia kalau kita nak pergi terus lagi pada kanak-kanak punya stres ni kan, dia bukan mak bapak je tau. Masalah dengan rakan sebaya. Masalah dengan kawan-kawan. Betul juga. Kira macam kalau kita tak bertengok kanak-kanak yang selalu kena bully kan, macam atau kawan-kawan dia yang sebaya belagak dengan dia macam aku ada ni, kau tak ada. Dia macam kurang. Kira macam atau member dia palau dia. Betul. But tahu tak, kau pernah baca artikel atau keluar dekat media sosial kau yang budak-budak sekolah atau budak-budak tadika hantar surat dekat classmate dia yang macam benci ke apa, macam throw hating dekat budak tu. Aku baca kan, ni budak sekolah tau. Bagi surat Bagi surat, kau jangan bergaul dengan kita orang tak suka kau sebenarnya. Aku macam, bila aku baca kan, budak-budak tu. Ya, aku ingatkan macam, ni kan benda ni kat sekolah menengah. Mana sekolah rendah? Budak mana? Budak mana? Mana aku tahu. Tapi memang yang mengejutkan aku, budak sekolah rendah, aku baca benda tu, kemungkinan budak darjah 2 atau darjah 3 tau. Dah buat budak-budak lagi dah pandai throw hate dekat orang. Kau boleh bayangkan berapa toksiknya kalau dia besar. Jangan berkawan dengan orang tu. Kalau besar mungkin dia ada perubahan lah kalau besar. Berharap Tapi tu. kau bayangkan kesan yang dia bagi kat budak yang dia bagi surat tu. Ya. Tu cakap, kalau macam tadi aku baca kan, rakan sebaya ni kan, bukan daripada segi bully. So macam ni pun boleh jadi punca punca utama. Ini pun kira bully. Tapi orang kata apa, budak tu akan stres lah. Macam dia nak berkawan. Budak-budak suka datang sekolah, suka datang tadika sebab ada kawan kan. Tapi bila dia kena pala tu, kena bully macam tu, atau dibenci secara macam tu, kita nampak budak tu akan stres lah. Memang tak nak pergi sekolah. Tak, kalau kata kita ni dah besar dengan perangai yang masing-masing, okay lah, fine lah. Perangai ada member yang macam perangai macam tu, Tapi bagus, terima kasih dah tak payah aku edit. Ini kanak-kanak tau. Dia masih lagi peringkat bawah darjah 3. Macam mana yang dorang yang bagi surat ni, macam mana kalau kita fikir kan, macam mana dorang boleh tahu nak buat sampai macam tu sekali. Itu sebab dia jadi satu efek yang tak baik lah. Dan macam mana arah pendekatan orang sekeliling kanak-kanak yang buat macam tu. Ni satu benda yang kita perlu tekankan juga Dia kadang-kadang kan, kita risau kanak-kanak tu takut nak beritahu parents dia. Betul. Faham Dia simpan sendiri. Itulah kadang-kadang menyebabkan stres. Adik-adik yang mana tengah tengok ni kan, kalau kau kena bully, kalau macam contohlah pembuli kau kata, kau bagi tahu mak bapak kau, siap kau, bagi tahu je. Apa? Tadi adik-adik, aku biasa kat dulu adik-adik. Nanti kalau balik Ada tiba-tiba ada slipper banyak. Salah. Bukan. Salah. Bukan. Aku tak ada dengan adik-adik tadi. Aku dah balik dah ni, orang kata imbau kenangan dah tadi. Tak, biasa mula ayat tu, bayangkan
Rumah balik ke rumah. Nampak ada banyak cerita di luar rumah awak. Dah. Kita back on topic. Oh, sorry. Tak maaf, stres Mesti yang tengok ni macam ada stres cara tu. nak atasi stres. Apa yang kau borak ni? Tapi tu lah, kita borak, memang kita masuk je semua, kita random. Tapi kita nak tahu apa punca, macam mana kita nak selesaikan satu persatu, kita tumpuk satu-satu. Tapi ada lagi satu yang aku nak tambah sikit. Kalau macam budak tu dia ada trauma atau ada kata apa, penyakit itu, traumatized atau dia ada penyakit, itu pun boleh kata stres juga tu. Dia mau kepada personal stress. Betul. Aku ada baca tadi dekat jurnal mana aku tak ingat. Tadi lah aku dah baca, sebab kita nak borak kan. Ada sikit lah aku buat kajian sikit. Kajian cakap. Aku dah buat mini research untuk pasal stres ni. Nanti aku tanya research kau. Tengok research kau tak apa. Tak ada. Kira aku dah baca lah. Ada baca. Dia kata macam kau cakap tadi kan, physical kan, itu pun salah satu punca sebenarnya. Macam contoh contoh saya ni yang comel. Kanak-kanak yang comel pun dia jadi satu masalah kadang. Yang tadi kawan dia show hate kat dia tadi kau cakap kan. Tunjuk throw hate. Aku cakap apa tadi? Show hate. Potong. Throw hate lah. Maknanya dia throw hate kat member dia, badan besar ke, contoh ada kekurangan lain ke, contoh tak cukup jari ke, kekurangan tak cukup kepala macam mana nak hidup, akulah kalau borak. Tapi macam itulah kekurangan penyakit dia sendiri. So orang sekeliling yang pandang dia pun jadi satu kesan kat dia tau. Ni satu, ni aku nak ingat kan, ini satu masalah dalam masyarakat kita ni. Ada satu, bukan semua tapi setengah yang kalau kanak-kanak tu jadi macam tu, kita boleh bentuk lagi. Kanak-kanak tu jadi macam tu, kita boleh bentuk lagi. Tapi kalau orang tua yang macam tu, Ingatlah untuk sedar. Tua yang macam mana? Yang macam mana maksud kau? Yang dah, mana dia dewasa lah. Ya, maksud kau apa yang dia buat? Macam dia throw hate juga ke? Dia throw hate dari, dia pun tak suka kanak-kanak yang macam tu. Dia pun tak suka budak-budak. Dia akan macam, apa benda ni? Contoh. Budak dia toksik. Betul. Dia tak skibidi. banyak tapi ada. So sedikit sebanyak mak bapak memainkan peranan penting. Mak bapak bagi peranan penting, kita sebagai guru bagi peranan penting. Corakkan budak-budak tu. Kalau yang kau cakap tadi darjah 3 tu macam tu. So kita tengok balik macam mana persekitaran dia. Kita kena corakkan dia balik. Sebab kita nak tahu kita letak warna merah sikit. Bukan. Baik kau cakap tu lukis batik kat situ. Bukan. Maknanya kita nak bentukkan balik. Macam episod minggu lepas saya ada satu ayat doktor aku paling ingat. Melentur buluh biar ada punya. Sangat klasik Ayat doktor. Ini aku ambil ayat doktor punya. Ini kalau buat jurnal ada citation tau. Tapi macam tu lah. Kalau orang kata punca stres, budak ni akan stres. Apa punca dia? Dan punca ni datang pada mana lagi? Dia berkait lah. Mak bapak tu kena orang kata apa, aware lah. Macam aware. Tapi kan kadang-kadang kalau macam anak dia tak nak bagi tahu kat mak bapak dia yang dia ada kena bully ke apa kan, aku rasa mak bapak boleh kot try tanya anak dia banyak kali macam, betul ke okey kat sekolah, betul ke tak ada orang buat. Kadang-kadang budak ni dia bukan takut kat, kadang dia tak tahu macam mana nak bercerita. Dia risau mak ayah dia marah dia balik. Macam yelah, mungkin kalau dia cerita, dia risau mak ayah dia ingat dia bergaduh, dia pula kena pukul balik kat rumah. Betul. Jadi sebagai parents, bila anak kau bercerita masalah, dengar sampai habis. Bukan terus pukul. Sabar. Tak ada banyak kes. Kau janganlah stres. Kita nak terangkan kau sabar lah. Tadi sebab banyak kes macam tu. Bila anak nak cerita masalah, mak bapak terus bagi pukul ke apa, kira anak tu sampai anak tu simpan. Faham. Dia, itulah orang kata, inilah kita punya function, kita punya video, kita punya channel. Satu pendedahan yang bagi dia, orang bukan tak faham. Mak bapak ni bukan tak faham. Faham bukan tak tahu. Tapi cuma tak titik beratkan benda ni. Dia tak, orang kata tak fokuskan bukan lebih. Tak faham bukan tak tahu. Cuma tak titik beratkan. Dia faham. Dia tak tahu tu. Dia tahu. Dia tak titik beratkan. Contoh aku bagi contoh. Tahu ni kalau belajar tak betul, boleh fail. Tahu kena belajar untuk jadi orang yang terbaik.
Tapi dia tak titik berat kan. Dia belajar sambil lewa. Dia buat benda yang tak betul. Itu contoh lah. Biasa tahu aku goreng dulu. Lepas tu potong dua. Bukan tahu tu. Aku yang stres ni. Kau stres. Aku yang stres ni nampaknya ni. Bukan tu lah. Bukan. Tapi itulah Salah. benda tu ni, benda yang salah satu kita nak titik beratkan lah. Lepas tu kan, tadi kita dah bagi kat kawan-kawan, kita dah bagi kat mapak punca stres, kita dah bagi role model sebagai seorang pendidik. Punca kita, salah satu stres, punca perubahan persekitaran pun boleh jadi juga. Tukar sekolah, pergi kat tempat baru, pindah rumah. Okay, budak-budak bila macam nak cari kawan baru. Masalah Dia jadi satu pressure. Tu yang contoh kalau dia pindah kan, kawan-kawan lama dah hilang, kawan-kawan baru jadi slack kat dia. Macam tadi lah, tiba-tiba kawan baru Slack tu? Slack tu? Seluar? Bukan slack tu. Dia slack tu jadi yang tak kena lah. Tak kena. Faham tak? Faham. Kalau seluar jeans selesa. Ya, aku mau kepada slack jean. Macam tu lah lebih kurang. Tapi macam tu lah. Dia perubahan persekitaran pun boleh jadi punca juga. Perubahan persekitaran. Dia jadi macam kalau dia nak cari kawan baru, dia kena build balik habit awak siapa semua kan. Kadang kan budak-budak tak suka bercakap. Aku pernah tanya budak yang mana macam, awak ada kawan? Tak ada. Tak ada. Aku tanya kenapa dia pindah. Sebab ayah dia ahli uniform kan. Sebab kita tahu kadang-kadang ada ahli uniform, dia kerap pindah. Betul. Dia ada budak yang macam dia tak suka, dia cakap dia tak ada kawan sebab dia selalu pindah. Dia akan jadi lepas tu bila dia dah masuk kat tempat baru tu, penerimaan dia tak yang sepatutnya. Tu jadi terganggu kat situ. Lepas tu kalau kanak-kanak, dan benda ni pun boleh juga jadi pada kita orang yang dah berusia, dah berdewasa. Yang berusia tu sebelah pihak je lah. Macam mana? Taklah, mana-mana lah orang yang berusia tu lain lah. Sebab stres ni tak kira umur pun. Dia boleh kena kat semua, mana-mana je dia boleh kena. Orang tak kira usia. So kau rasa baby stress tak? Baby stress. Dia ada stress sebenarnya. Kira macam kalau mak ayah dia tak faham, contoh dia lapar, contoh dia tak selesa, tapi mak bapak dia bagi dia susu juga. Contoh aku nangis lapar contoh. Tapi aku itu contoh. Tapi tu lah macam contoh lah. Di ibarat kalau kau tak pujuk aku pun. Nak pujuk lagi ke? Tak. Tapi dia mau dia mau macam ni lah. Contoh, engkau lapar tapi memang kau ajak main futsal. Dia macam kau nak makanan tapi memang kau ingat kau ni bosan. Jadi dia ajak kau main futsal apa? Tak, maksud aku bagi contoh lah baby tu. Okay. Aku balik kepada baby lah. Baby. Kan tadi kata baby yang mana kalau dia lapar tapi contoh dia tak selesa nak tukar pampers ke apa. So dia lapar, lepas tu mak bapak bagi dia puting, contoh lah puting yang No. Macam ibarat contoh dia tak selesa sebab nak tukar pampers. Tapi mak ayah dia ingat dia lapar. nak suap makan. Jangan mak ayah dia bagi susu. So benda tu jadi punca stres untuk baby ke ah. Kita boleh nampak itu mungkin stres untuk kanak-kanak. Kalau tak silap aku pernah baca benda ni yang mana itu stres kanak-kanak. Stres satu baby. punca lah. Salah satu punca. Baby pun ada stres, kanak-kanak yang baru nak membesar pun ada stres. Remaja, dewasa, orang tua. Dewasa, semua ada stres. Orang zaman Cleopatra, macam kurang. Dia orang kata pokok dia semua ada stres lah. Bunga? Tapi macam mana belum masih bunga lagi. Belum. Okey. Tapi macam mana pun kalau kita nak tengok punca stres banyak. Punca stres ni banyak. Sebenarnya salah kita pun boleh jadi punca stres kita. Tapi salah kita betul ke? salah kita tapi kita yang stres. Itu masalah kat tu. Itu kalau member dia punya salah, dia yang stres, aku pun angin kat. Tu contoh Macam kadang kita tengok member kita masalah, kadang kita stres kadang. Sebab betul. Macam aku member kau tapi aku tak mampu tolong kau. Dia stres tu kadang tu. Betul, aku tak nafikan benda tu Ya, macam lagi kalau tak dapat tolong member. Macam bila macam kita as lagi lelaki kan, ada semangat brotherhood yang tinggi. Kau tengok contoh member kau ada masalah. Kalau kau boleh tolong, kau tolong terusan. Tapi kalau kita tu macam contohlah memang kau nak kau hantar, tapi tiba kita rosak. Kadang kita just stress tau. Jadi kadang-kadang kalau aku jadi macam tu, aku akan kenalkan dia ke orang yang boleh settlekan masalah dia. Faham. Jadi kan kita pun rasa macam dah sampai hujung kan. Ke belum lagi? Sikit dah hujung dah ni. Dah hujung. Kita dah nak penghujung dah ni. So macam aku cakap tadi lah, punca stres ni ada punca. Baby ada stres, kanak-kanak
yang baru sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, yang dah bekerja, yang dah berkahwin, masing-masing ada punca stres di sini. Dan masing-masing ada jalan penyelesaian dia. jalan penyelesaian dia, betul. Sebab setiap masalah, setiap punca stres lain-lain. Mesti ada orang kata apa, pucuk pangkal apa? Pucuk pangkal ya? Pucuk pangkal betul. Mesti ada orang kata apa, jalan penyelesaian dia. Mesti aku kata adalah jawapan dia setiap persoalan Pucuk tu. pangkal tu untuk apa kau tanya? Pucuk pangkal tu apa ya, aku lupa. Dia bukan pucuk pangkal, dia macam ada solusi ke? Dia macam ni, pucuk pangkal dia yang penting kita ni tenang lah. Pucuk pangkal tu apa sebenarnya? Pucuk pangkal tu apa sebenarnya? Aku saja nak Dia bagi penyedap ayat. perumpamaan. Maksud dia? Aku rasa aku betul, tapi aku takut salah, aku nak kecam ni. Tapi macam tu lah lebih kurang penggunaan dia. Pucuk pangkal dia Pokoknya macam ia ibarat pokoknya. Pucuk pangkal dia, kita ni kena bertenang. Masalah akan tetap terus datang, ujian akan tetap terus ada. Contoh yang aku nak selit sikit kan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan katakan kamu beriman selagi kamu tak diuji. Ya. So ujian tu akan datang setiap kali kita buka mata, setiap kali kita celik mata, memang akan ada ujian. Kadang-kadang kita terlalu selesa tu pun ujian juga. Betul. Sebab ini dunia tempat pentas ujian. Tapi cuma dia kalau daripada psikologi, daripada segi kita tengok luaran, macam mana kita nak atasi masalah stres tu. Dan kalau untuk kanak-kanak kita sebagai ibu bapa, walaupun aku masih bukan orang kata bukan level mak bapak lagi, tapi kita ada orang sekeliling yang kita perhatikan. So macam mana kita nak atasi punca stres tu, macam mana kita nak kenal, oh anak aku ni stres ni. Kita kena tahu benda ni titik berat kan. Dan kita kalau orang yang dah dewasa, orang yang dah berusia, punca stres, macam mana kita nak relakan stres tu. Jangan jadi salah, kita stres kita lepaskan kat orang, tu pun salah juga. Itu bukan kita stres, orang tu pun stres. Kita stres ni boleh kata macam Dia zombie jadi stres lah. kuasa 2 kalau macam tu. Macam tu lah dia. Macam tu lah kiranya. Ada punca, ada cara menangani, ada jalan penyelesaian. Ya, jadi itulah konklusi kita untuk hari ni, yang mana kalau stres tu tenang, fikir tu insya-Allah. Sebab ada lagi satu tip yang aku selalu bagi tahu orang kalau ada masalah. Kalau rasa nak meluah masalah kan apa kan, kalau korang tak ada member, luah atas sejadah. Memang betul. Sebab benda ni dah Ya Ya Allah ya Rabbi. Tapi betul lah, kalau macam bila kau stres, Memang kau bila kau meluahkan dekat orang yang beri ujian dekat kau, insya-Allah Allah pun mudahkan ujian tu. Aku rasa itu juga penutup kita hari ni. tak ada satu masalah dalam dunia ni tak ada penyelesaian dia. Ya betul. Aku rasa itu juga untuk episod kali ni kan. Kita pun dah dekat ujung dah ni kita ni. Kalau korang nak Kalau korang episod stres, kalau korang stres, tengok kita punya video ni, itulah dia. Stres, punca stres. Tapi kena ada cara mengatasi dia lah. Pelan-pelan lah. Kita dalam hidup ni ada susunan dia, pelan-pelan. Ingat, yang penting bertenang. Jangan buat keputusan dengan emosi. Tak ada apa-apa jalan penyelesaian pun. Jadi daripada minda turunkan hati. Kau satu episod nak jadi Rasul Kamsah ni Asal. Dia ada feel orang kata. Dia ada feel. Ya, kata tu juga untuk episod kali ni. Yang mana tengah melihat tu, jangan lupa untuk meriahkan di ruangan premier dekat belah kanan ke belah kiri, saya lupa. And yang mana dah terlepas premier, yang mana tengok episod ulangan, korang boleh memeriahkan lagi di ruangan komen. Korang boleh komen topik apa yang korang nak letak, nak kita orang borak, atau korang boleh bagi cadangan, atau boleh memperkembangkan lagi apa yang kami borak kat hari ini. Dan Roy, kalau apa lagi nak tambah? Aku tengah tekan ni. Okay, button like. Jangan lupa tekan button like dan lupa, subscribe. dah stres-stres dengan kita orang dah borak-borak, takkan tak tekan button strike. Button like and subscribe. Button like dengan subscribe. Kita akan cuba untuk aku gabungkan tengok dua-dua. Slide. Tekanlah button tu. Jangan lupa to turn on the notification button. And yeah, that's all for today, right? Ada lagi tambahan? Ada.
kalau ada untuk promotion ke apa benda ke, boleh contact kita orang kat mana-mana media yang korang rasa senang, dan insyaAllah kita akan reply satu persatu. macam Kita ni minggu lah. lepas dah banyak Ada kita kena minggu- tapis tau. Minggu lepas kena tapis sebab ada yang benda yang tak sepatutnya. So kena ada tapis. So kalau Ada yang korang daripada luar negara tak tahan tu. Allahu Akbar. Ada orang Singapura chat Ada tu. orang Singapura chat Kata maaf lah, bukan tak nak, tapi barang awak ni macam nak masuk Malaysia payah. macam tu. So kalau ada apa-apa boleh dekat kita orang punya Nanti akan ada media sosial kita orang ni dekat bawah. kat bawah tangan ni aku ada apa-apa kat bawah tangan aku ni. Nah, Kalau tak tak ada, ada apa-apa, tak ada. tak ada. Tak ada, description dia. Kat Kalau description tak, aku macam nak buat cara bangga sikit, tapi kalau tak ada dekat YouTube ke boleh DM kita. Bukan dekat YouTube tak boleh DM. Oh ya. Macam ni lah dekat Ini kad tu. Nak tipu. dekat description tu kami akan letak kita orang punya media sosial. So TikTok, tak ada. IG ya. IG. Setakat ni IG lah. Kita letak IG kami dekat description. Feel free to hit us on that. Untuk kalau nak letak produk korang dekat sini lah. Kita orang boleh letak meja, letak produk awak, letak apa, air ke, makanan ke. Saya sangat sarankan macam kalau mana air. pun pokok pangkal dia DM lah kita kalau Yeah. pokok pangkal dia. Okay, cukup dah stress dengan kita orang hari ni. Okay. Terima kasih menonton. Terima kasih luangkan masa yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kita orang sendiri. Jadi all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.